Sama-sama lah kita menghargai yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ni. Kalau kita tak ada benda ni, saya rasa kita, yalah macam Ustaz cakap tadi, kita akan terikut-ikut dengan fitnah Dajjal yang berlaku sekarang ini. Kita, kerisauan yang berlaku pun kalau kita dengan Allah, maka tetap Allah Ta'ala akan membentengi kita, melindungi kita dari apa yang berlaku. Jadi Ustaz, seperti mana yang dipesan tadi, sama-sama kita mengamalkan surah Al-Kahfi, yang dipesan oleh Rasulullah SAW tadi, ayat yang 1 sampai 10, 100 sampai 110, dan yang lebih baik lagi 1 sampai 110, itulah lebih baik lagi setiap hari, insya-Allah. Dia akan nampak penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita luangkan masa, kita dah tak ada masa dah, jadi kita kena luangkan masa. Semua dia lah. Sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah itu tadi. Ya, saudara kita. Daripada luahannya kalimat Rabbih, kesucian, mudah-mudahan kita sama-sama dapat. Kita ingat peringatan tadi. Dalam surah Al-Kahfi itu ada mengatakan huzwa ni makna bahasa Allah Ta'ala ni, kalau dibedah siasat, huzwa ni kita ni yang suka memperolok-olokkan, kita mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, pertemuan dengan Allah, kita macam tak endahkan huzwa tu ni. Dan surah Al-Kahfi 100 lebih tu lah, 1 hingga 100, cuba cek balik lah. Maknanya kenapa Allah kata huzwa ni, maknanya kata-kata manusia ni banyak perolok-olokkan ayat-ayat Allah, pesanan-pesanan Allah, menerusi Rasulullah, menerusi orang-orang pewaris-pewaris Rasulullah, menerusi ulama-ulama. Mana perolok-olokkan, huzwa ni perolok-olok, persenda-sendakan, permain-mainkan ayat-ayat Allah. Dan lagi perolok-olokkan adalah pertemuan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah tu kita tak dapat dalam hidup ni, kita tak dapat rasakan perjumpaan kita dengan Allah. Padahal Allah tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tak pernah tinggal, tak pernah benci pada kita, tak pernah berpaling, sentiasa dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mana pun. Tapi kita dapat olok-olokkan ayat Allah, tak yakin, kemudian akan keluar penyakit yang paling besar lagi, iaitu kita tak rasakan Allah tadi. Huzwah ni tadi. Perolok-olokkan pertama sekali ayat-ayat daripada apa yang Nabi kata, apa yang ulama-ulama kata, kita olok-olokkan juga. Penyakit tu akan jadi bahaya bila dah olok-olokkan, jadi kita jadi tak yakin pertemuan kita dengan Allah ketika hidup ni. Kita nampak makhluk dahulu. Allah tu kita kata nanti jumpa kat padang mahsyar, nanti kita akan bertemu dengan Allah. Sekarang ni kita tak rasa bertemu. Sebab Allah tu tak pernah tinggalkan kita, tak pernah benci. Dia terlalu anni qarib. Aku ni terlalu dekat. Kita tak dapat pastikan ni. Jadi disebabkan apa? Kita memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda Allah Ta'ala jadikan ni semua untuk mengesakan dia. Tapi kita nampak tanda tu kipas-kipas je. Kita tak nampak yang menjadikan tu tadi. Kita pandang, semua daripada ni karenanya, semua Allah yang punya kuasa. Kita tak dapat tukarkan, tak dapat tauhidkan kipas tu. Ayat tu tadi jadi kipas kan. Tapi kipas tu, ayat tu kita tak mempercayai ayat tu. Jadi kita tak dapat nak mengolahkan, mengesakan daripada yang kita pandang tu tadi. La ilaha illallah. Yang ada hanya Allah maknanya. Kita tak tukar pakai nama tualu. Kita tak, maknanya sebenarnya itu dia nyatakan kipas tu untuk kita nampak Allah dahulu. Jadi itu akan jadi kita mudah akan terkena belitan iblis, belitan Ya'juj Ma'juj, belitan benda batil iaitu Dajjal, fitnah ni semua, mudah kita kena belitan tu. Bila tak ada dalam diri kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengar dalam hidup kita, kita tak lazimkan mengesakan Allah, seperti ayat yang Nabi suruh baca daripada 1 hingga 10 dan hingga 110 hingga 100 hingga 110.
kita tak amalkan, macam mana kita nak bedah siasat ayat, nak faham apa sebenarnya rahsia di situ. Rahsianya sebab kita tak rasakan Allah tu berkuasa. Kita nampak makhluk lebih berkuasa, kita olok-olokkan ayat Allah. Tapi mulut kita sebut nama Allah, tapi kita masih tak yakin dengan Allah, kita yakin dengan yang lain-lain. Ini yang terjadi. Fitnah-fitnah ni yang berlaku keliling kita banyak sangat, itu yang jadi bertambah kecoh lagi. Kalau kita amalkan, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Tetap kita peguh. Walau keliling kita macam mana bercampur bau, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, orang dah kena, dah jadi zombie, semua banyak pun, kita tetap pegang gaham kita, Rasulullah kata. Sebab kita dah mengamaliyahkan kefahaman yang Nabi suruh. Pentingnya tadi Nabi cakap, bagi tahu anak-anak, isteri kita apa, ikat dia dengan ayat tu betul-betul, bagi dia faham. Bukan sekadar suruh baca je, bagi dia faham. Kenapa Nabi suruh kurung isteri, kurung anak-anak bila fitnah Dajjal ni bertaburan? Kenapa? Bukan sekadar kurung je, ikat lagi. Kalau kurung lagi, dia maknanya boleh lagi. Mana ikat lagi dengan ayat tu, faham betul-betul. Ikat tu dengan akidah tauhid, sebenar-benar tauhid. Bagi dia faham, kenal diri, kenal Allah pada isteri, anak-anak kita semua. Usahalah. InsyaAllah terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ada rasa kedirian. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.